Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini, saya Rasika merupakan Nagarajan dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Malcolm, Anna, Jaci, Lia yang mengambil kursus Integriti dan Anti Rasuah dari Seksyen 103 akan membentangkan kes rasuah Park Geun-hye iaitu bekas Presiden Korea Selatan. Jadi, sebelum kita memasuki ke dalam kes Park Geun-hye, marilah kita kenali apa itu rasuah. Jadi, rasuah adalah penyalahgunaan kuasa untuk kegunaan peribadi. Ia melibatkan pemberian atau penerimaan dalam bentuk uang, barang ataupun perkhidmatan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berkuasa. Rasuah juga merosakkan integriti sistem, mengganggu keadilan dan menjejaskan pembangunan ekonomi serta sosial negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang akta penyalahgunaan rasuah yang digunakan di Malaysia dan juga di Korea Selatan. Jadi, di Malaysia, rasuah dikawal oleh beberapa undang-undang atau akta yang telah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama adalah Akta SPRM 2009. SPRM adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyiasat dan mendakwa kes rasuah. Akta ini memperkenakan hukuman yang lebih berat, terutama untuk melindungi pemberian maklumat. Seterusnya, Akta Pencegahan Rasuah 1997. Sebelum adanya SPRM, akta ini adalah akta yang pertama dalam memerangi rasuah. Jadi, pada Akta SPRM 2009, penerima rasuah akan dikenakan sekurang-kurangnya 5 kali nilai suapan atau Rm10.000 dan juga penjara sehingga 20 tahun dan juga penyitaan aset. Di Korea Selatan pula ada akta yaitu Perkara 357 Kanun Jenayah Korea di mana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 10 juta won untuk penerima rasuah dan penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 5 juta won bagi pemberi rasuah. Jadi pada tahun 2016 yang lalu, pendedahan hubungan rapat antara Park Geun-hye dan juga Choi Soon-sil mencetuskan kemarahan rakyat. Gerakannya Choi yang tidak memegang sebarang jabatan rasmi didapati menggunakan pengaruhnya untuk memaksa konglomerat besar seperti Samsung dan Lotte untuk menyumbang dana kepada 2 yayasan yang dikawalnya. Mir dan K-Sports berjumlah sekitar 77,4 bilion won ataupun sekitar 280 juta. Choi juga didapati campur tangan dalam urusan kerajaan dan mendapat akses kepada dokumen sulit negara walaupun beliau tiada sebarang kelayakan rasmi. Skandal ini menjadi salah satu kes rasuah paling besar dalam sejarah Korea Selatan. Jadi, latar belakang individu bagi kes rasuah yang terbesar di Korea Selatan adalah Park Geun-hye. Park Geun-hye lahir pada 2 Februari 1952 dan merupakan seorang ahli politik berjawatan presiden di Korea Selatan pada tahun 2013 hingga 2017. Park Geun-hye juga merupakan presiden wanita pertama di Korea Selatan. Park Geun-hye banyak terlibat dengan kes-kes jenayah, antaranya adalah menerima dana haram daripada National Intelligence Service atau dikenali sebagai NIS, dan terlibat dengan skandal rasuah Choi Soon-sil. Dan beliau sekarang dipenjarakan selama 24 tahun dan denda sebanyak 18 miliar won ataupun sebanyak 17 juta. Namun sekarang, beliau dibebaskan atas pengampunan khas daripada Presiden Moon sekarang, yaitu Presiden Korea Selatan sekarang. Salam sejahtera, saya Ribiatul Adawiyah binti Hapasan bernomor matriks BG24110385 ingin menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kronologi kes bekas rasuah bekas Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun-hye. Beliau telah dilantik menjadi Presiden wanita pertama Korea Selatan pada tahun 2012. Pemerintahan Park Geun-hye
Pada mulanya dikatakan penuh dengan usaha untuk mengukuhkan ekonomi Korea Selatan. Namun, pemerintahannya semakin dibayangi dengan berbagai kontroversi dan tuduhan rasuah yang membawa kepada kejatuhannya. Pada tahun 2016, Park Geun-hye telah didapati terlibat dengan skandal rasuah berprofil tinggi yang melibatkan pimpinan politik dan syarikat konglomerat. Skandal ini telah terbongkar dan membawa kepada protes rakyat secara besar-besaran di Korea Selatan untuk menggesa Presiden Park Geun-hye meletakkan jawatan. Protes ini merupakan protes terbesar dalam sejarah Korea Selatan dengan berjuta-juta rakyat turut serta dalam protes ini. Berdasarkan keterangan pendakwa raya kanan yaitu Lee Won-sok kepada mahkamah, Park Geun-hye bersepakat dengan rakannya Choi Son-sil dengan membenarkan rakannya yang tidak mempunyai jawatan rasmi untuk campur tangan dalam hal ehwal negara. Mereka juga telah menyalahgunakan kuasa dengan menekan syarikat perniagaan untuk memberi rasuah sekaligus mengaut keuntungan pribadi. Selain itu, terbukti bahwa walaupun Choi tidak memegang jawatan rasmi kerajaan, dia mempunyai akses kepada dokumen sulit, menasihati presiden mengenai ucapan, dan mempengaruhi keputusan dasar. Tambahan pula, mahkamah turut mendapati bahwa Park Geun-hye dan rekannya Choi Son-sil menerima wang sebanyak 23,1 juta won bersamaan dengan 83.655 ringgit daripada beberapa syarikat terkemuka seperti Samsung dan Lotte untuk dimasukkan ke dalam yayasan milik Choi Son-sil. Pada Desember 2016, Parlimen Korea Selatan meluluskan usul pemecatan Park Geun-hye susulan skandal rasuah yang menggemparkan negara. Pada Mac 2017, Mahkamah Perlembagaan telah mengesahkan pemecatan tersebut secara rasmi. Park menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang disingkirkan melalui proses perlembagaan. Beberapa minggu kemudian, beliau ditahan oleh pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjutan. Pada tahun 2018 hingga 2020 pula, perbicaraan kes berjalan dan Park Geun-hye didapati bersalah atas berbagai pertuduhan termasuk rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Beliau akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun oleh mahkamah. Akhir sekali, pada Desember 2021, Park Geun-hye telah diberikan pengampunan khas oleh Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in atas faktor kesihatan dan demi perpaduan negara. Beliau kini dibebaskan dari penjara pada akhir bulan tersebut. Seterusnya, salam sejahtera. Nama saya Lim Jia-chi dari Seksyen 103. Nombor metrik saya adalah BG241102000. Hari ini, saya ingin membentangkan satu kes yang sangat terkenal di Korea Selatan, iaitu kes rasuah bekas Presiden Park Geun-hye. Kes ini bukan sahaja mengguncang negara Korea, malah menarik perhatian dunia. Saya akan fokus kepada beberapa isu utama dalam skandal ini. Isu pertama adalah penyalahgunaan kuasa oleh Presiden. Park Geun-hye telah menggunakan kedudukan sebagai Presiden untuk membantu rakan kabinetnya Choi Son-sil. Beliau membocorkan sebanyak 44 dokumen sulit kerajaan kepada Choi. Ini jelas melanggar tanggungjawab Presiden di bawah Perlembagaan Korea Artikel 66. Kejadian ini menunjukkan kelemahan dalam sistem semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif Korea. Isu kedua adalah pengaruh tidak rasmi dalam kerajaan. Choi Son-sil
tidak mempunyai sebarang jawatan rasmi, namun beliau boleh mempengaruhi dasar negara, melantik pegawai tinggi dan projek-projek utama. Beliau menggunakan pengaruhnya untuk memberi keistimewaan kemasukan universiti kepada anak perempuannya. Ini mencerminkan kewujudan sebuah kerajaan bayangan di sebalik pentadbiran rasmi yang telah melanggar prinsip keadilan dan integriti pentadbiran. Isu ketiga adalah kegagalan menjaga integriti dan amanah. Sebagai ketua negara, Park Geun-hye sepatutnya menjadi teladan dalam memelihara integriti. Namun, tindakannya telah mencermarkan imej institusi kepresidenan dan menjejaskan reputasi Korea Selatan di peringkat antarabangsa. Rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan dan sistem kerajaan. Di samping itu, isu keempat adalah rasuah korporat berskala besar. Park Geun-hye dan Choi Son-sil memaksa syarikat besar seperti Samsung dan Lotte menyumbang kira-kira 280 juta Malaysia ringgit kepada yayasan milik Choi. Samsung juga menyumbang lebih 43 bilion won dan menajar latihan anak Choi di Jerman. Sumbangan ini diberi sebagai balasan kepada kemudahan dasar. Ini menunjukkan wujudnya hubungan gelap dan antara politik dan sektor korporat yang merosak persaingan adil. Akhir sekali, isu adalah tindak balas rakyat dan kejatuhan presiden. Rakyat Korea bangkit mematang ketidakadilan ini. Lebih 17 juta orang turun ke jalan dalam protest aman dikenali sebagai protest lilin selama 20 hujung minggu berturut-turut. Akhirnya, Mahkamah Perlembagaan Korea Selatan memecat Park Geun-hye dengan keputusan sebulat suara 8-0. Ini menunjukkan rakyat menolak rasuah dan menghalang guna kuasa. Kesimpulannya, kes ini mengajar kita bahawa tiada siapa yang kebal daripada undang-undang. Kepimpinan mesti berasaskan integriti dan rakyat mempunyai kuasa untuk menuntut perubahan. Kita juga boleh mengambil iktibar agar negara kita terus dipimpin secara terus dan beramanah. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Rastika Anam Merupakan Nagarajan dan nombor matrik saya ialah BG24110071. Hari ini saya akan membentangkan implikasi kes rasuah ini terhadap Park Geun-hye dia sendiri, terhadap politik, ekonomi dan juga terhadap rakyat. Pertama sekali, apakah implikasi kes rasuah ini terhadap Park Geun-hye dia sendiri? Beliau didakwa pada Disember 2016 dan dipecat daripada jawatannya pada Mac 2017. Beliau menghadapi 18 pertuduhan, disabitkan atas 16 pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun yang disahkan oleh Mahkamah Agung pada Januari 2021. Seterusnya adalah kehilangan kepercayaan rakyat. Rakyat Korea Selatan merasakan pengkhianatan yang besar yang membawa kepada protes besar-besaran dan tuntutan untuk accountability. Implikasi yang seterusnya adalah terhadap politik. Pemecatan Park Geun-hye merupakan peristiwa bersejarah dalam politik Korea Selatan, menunjukkan kuasa rakyat dan kepentingan accountability. Skandal itu membawa kepada perubahan politik yang signifikan dengan parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin yang terjejas. Implikasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya sistem perundangan yang kuat. Implikasi yang terakhirnya adalah terhadap ekonomi. Skandal itu melibatkan syarikat-syarikat besar Korea Selatan seperti Samsung yang menjejaskan imej korporat dan keyakinan pelabur.
Rasuah dan salah guna kuasa boleh menghalang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan persekitaran perniagaan yang tidak adil. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, kes rasuah yang melibatkan Park Geun-hye dan rakannya Choi Sun-il merupakan salah satu skandal politik dan ekonomi terbesar dalam sejarah Korea Selatan dengan kesan yang meluas terhadap politik, ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Oleh itu, terdapat 3 iktibar yang dapat kita peroleh daripada kes Park Geun-hye ini, iaitu yang pertama sekali adalah integriti dan ketulusan dalam kepimpinan. Pemimpin perlu mengamalkan ketulusan dan integriti tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan, menghindari pengaruh kepentingan pribadi atau pihak yang ketiga. Yang kedua adalah pendidikan dan kesedaran masyarakat. Meningkatkan kesedaran tentang bahaya rasuah melalui kempen pendidikan dan media serta memperkenalkan kursus etika dan integriti di sekolah dan universiti. Yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang dan penglibatan rakyat. Memperkuat undang-undang dan hukuman terhadap rasuah sambil menggalakkan rakyat untuk memantau, melaporkan aktiviti rasuah dan bijak memilih pemimpin yang berintegriti dan berwibawa. Akhir sekali, kes rasuah Park Geun-hye bukan sekadar skandal biasa. Ia merupakan satu titik perubahan dalam sejarah Korea Selatan yang menguji kekuatan sistem demokrasi, kepercayaan rakyat dan ketulusan institusi kerajaan. Walaupun beliau akhirnya menerima pengampunan Presiden pada Disember 2021, kes ini kekal sebagai peringatan penting bahawa kuasa tanpa kawalan boleh membawa kepada penyalahgunaan dan kejatuhan kepimpinan. Kes ini juga menjadi bukti bahawa kesedaran rakyat dan pengawasan yang kuat mampu membentuk sebuah kerajaan yang lebih bertanggungjawab, beretika dan telus bagi memastikan keadilan ditegakkan dalam setiap aspek pemerintahan.